Kebayan. Kisah nenek kebayan. Cerita nenek kebayan. Kak tahu cerita nenek kebayan ni tengah malam. Bukan cerita hantu ya, ni cerita pasal tips. Tips-tips yang orang dulu-dulu bagi kan. Tips-tips yang Kak Ija dengar daripada orang dulu. Mungkin Kak Ija ni pun bukan orang yang lama, tapi kita pun ambil dengar daripada orang-orang lama punya cerita supaya Kak Ija boleh kongsikan dengan korang. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua adik-adik? Siapa yang ada malam ni free? Jom kita live lagi pasal kebayan punya cerita. Kisah nenek kebayan. Cerita nenek kebayan. Kak tahu cerita nenek kebayan ni tengah malam. Bukan cerita hantu ya, ni cerita pasal tips. Tips-tips yang orang dulu-dulu bagi kan. Tips-tips yang Kak Ija dengar daripada orang dulu. Mungkin Kak Ija ni pun bukan orang yang lama, tapi kita pun ambil dengar daripada orang-orang lama punya cerita supaya Kak Ija boleh kongsikan dengan korang. Jadi siapa dengan Kak Ija malam ni, minta tolong like sikit, minta tolong hi sikit, minta tolong share love sikit. Kalau boleh tolong komen supaya Kak Ija boleh nampak korang ada. Kan. Komen sikit supaya boleh baca korang punya komen, boleh baca korang punya apa yang hai Neti, apa khabar? Apa khabar? Apa keadaannya di kawasan anda? Adakah dalam keadaan yang baik? Adakah dalam keadaan yang red zone ke? Tungku besi dengan tungku tanah. Umi dah tanya dah soalan laju. Umi tanya ni yang Kak Ija nak tengah cerita ni. Bawa sabar sikit Umi. Belum sempat lagi hakak kau nak mukadimah cik. Okey. Malam ni Kak Ija nak cerita pasal bertungku kan. Apa beza tungku besi, salam dari Pekan, salam dari daripada Senai Airport semua. Kan, daripada Senai Airport. Kak Ija kat mana? Kat Senai Airport. Kan, salam daripada Senai Airport. Kak Ija ni pengasas kepada produk Kip Dara ataupun Berpantang by Nazira Frijan, yang mana page ni dulu Kak Ija ni nak berkongsi cara berpantang je sebenarnya dengan korang. Jadi bila ramai yang nakkan herba, jadi kita tolong bantulah siapa-siapa yang nakkan herba tu kan. Jadi kita teruskan dengan topik kita malam ini, cerita nenek kebayan. Okey, cerita nenek kebayan hari ni dia nak cerita nenek kebayan korang malam ni nak cerita pasal bertungku. Okey, maklumlah zaman PKP ni Kak Ija tahu ramai yang tak boleh nak berurut. Tak boleh nak berurut ni sangat-sangat, sebab berurut ni adalah satu yang sangat-sangat perlu dalam proses, satu cara yang sangat-sangat perlu dalam proses berpantang. Tapi disebabkan oleh masalah pandemik ni ataupun masalah virus ataupun masalah jangkitan yang mudah berlaku ni, makanya kita terpaksalah skip satu aturan yang penting dalam proses berpantang, iaitu berurut. Jadi bagi adik-adik yang terpaksa skip berurut tu, jangan lupa aturan-aturan yang lain lagilah korang kena jaga dengan betul. Sebabnya fungsi berurut ini adalah untuk membantu memperbetulkan kedudukan rahim. Dan kena tahu selagi kita tak betulkan, selagi itulah rahim kita tak naik betul, tak masuk betul dan kedudukannya subjektif. Kita tak tahu kat mana. Kan, sebabnya tak ada orang yang bantu betulkan kedudukannya kan. Memang dia akan kecut, tapi mungkin kedudukannya tu tak berapa sesuai, mengakibatkan kita ada masalah ketidakselesaan. Mungkin korang akan ada masalah sedikit ketidakselesaan, ada sakit badan sikit sebab tak betul urat-uratnya tu kan. Tapi hari ni Kak Ija tak nak cerita pasal berurut, Kak Ija nak cerita pasal bertungku. Okey, apa tu bertungku? Bertungku adalah satu proses di mana kita meletakkan menggunakan satu bahan yang kita panaskan ataupun rawatan haba lah juga, dan weight. Dia kena ada berat dan dia kena ada haba. Dia kena ada berat untuk menekan perut kita. Dia tak boleh terlampau ringan dan tak boleh juga terlampau berat. Sebab macam Kak Ija cakap, selalu cakap,
Ibu yang berpantang dia hanya boleh tampung berat seberat anak dia sahaja. Okey, kita tak nak nanti korang angkat tungku 2 kilo, korang terjatuh dekat perut korang boleh mengakibatkan tumpah darah kan. Jadi kita nak berat yang bersesuaian. Tungku hendaklah mempunyai berat yang bersesuaian supaya heat tu dapat ditransfer ke dalam. Sama juga dengan streka kan, kalau kita nak zaman dulu streka tu berat. Sebab apa orang pakai streka yang berat? Adalah kerana dia nak sampaikan heat ataupun kepanasan tu kepada kain baju tu kan. Sama juga. Macam Kak Ija suka pakai streka yang berat-berat. Tapi sekarang ni dah ada steam iron, dah ada macam-macam teknologi yang lebih moden. Tapi daripada segi bertungku, kita masih lagi menggunakan metod yang lama, iaitu heat transfer dan juga berat. Berat tu kena dalam berat yang baguslah, bukan terlampau ringan dan juga bukan terlampau berat. Kena sedap-sedap pegang dan bila taruh dekat perut kita, dia boleh tenggelam sedikit untuk membantu sampai betul tarikkan kita punya betulkan kedudukan rahim tu. Dengan bertungku, apa yang kita dapat bila kita bertungku? Okey, apa yang kita dapat? Kenapa kena bertungku? Leceh lah. Pagi-pagi nak bangun, nak bakar batu. Korang ingat senang nak bakar batu je. Kan? Siapa yang nak tolong bakarkan batu untuk saya je? Nak kalau Kak Ija respect betul kalau husband dia frontliner. Sekarang ni dia tengah berpantang sendiri. Kak Ija rasa ramai yang macam tu kan. Kak Ija ucapkan tahniah kepada anda dan Kak Ija doakan korang kuat. Okay, Kak Ija doakan korang kuat-kuat. Dan Kak Ija tahu korang kuat. Sebab bukan Kak Ija yang tahu. Allah memang tentukan yang orang-orang kuat sahaja yang bersalin dalam tempoh masa ni kan. Betul tak? Kan? Okey, jadi bertungku ni fungsinya apa Kak Ija? Bertungku ni fungsinya apa? Minta tolong like, minta tolong share. Malas cerita lah kalau tak ada ramai yang like, share ni. Mengajuk macam ni nenek kebayang korang mengajuk. Kan? Jadi kita minta tolong share dengan kawan-kawan, minta tolong like, minta tolong komen-komen supaya kita seronok nak berbincang sesama kita. Okey. Tungku ni adalah selalunya zaman dulunya digunakan untuk membantu melancarkan peraliran darah. Okay, dia adalah untuk membantu melancarkan peraliran darah di bahagian rahim. Sebab apa? Kita nak keluarkan darah-darah beku, nak pecahkan darah bantal kita. Jadi nak memudahkan pengeluaran darah tu, orang dulu-dulu percaya menggunakan heat transfer ini ataupun rawatan haba dan berat ini dapat membantu memecahkan darah-darah tu. Selalunya kalau kita ada senggugut, bukan orang Melayu sahaja yang percaya kepada metod ataupun rawatan bertungku ni, dia worldwide. Orang India, orang Barat, semua pun. Lepas ni kita buat tips diet lah pula tips diet next. Okay, next nanti kita buat tips diet. Keju, insyaAllah boleh. Boleh sahaja, tak ada masalah nak buat tips diet. Okey, jadi bertungku ni adalah untuk membantu kita melancarkan aliran darah selain memberi keselesaan kepada kedudukan rahim tu. Jadi contohnya kalau mereka ada masalah senggugut, ada masalah bentan urat belakang ni yang mana dia rasa pinggang dia sangat sakit. Bagi adik-adik yang bersalin Caesar, contohnya dia ada ambil epidural injection kan dekat tulang belakang tu, bolehlah gunakan tungku untuk membantu melancarkan ubat tu balik kan, nak mengurangkan bengkak, nak mengurangkan rasa sakit dan memberi keselesaan. Macam itulah caranya untuk bertungku. Itulah fungsinya untuk bertungku. Jadi Kak Ija, tungku mana yang saya nak guna? Tungku batu ke, tungku besi ke, tungku kayu ke, tungku herba ke, tungku macam-macam tungku ada. Tungku mana yang saya nak guna? Okey. Sebenarnya tak kisahlah korang gunakan tungku mana-mana pun. Asalkan korang bertungku. Tak ada tungku, korang balutlah batu bata pun tak apa. Suruh suami tu potong comel-comel, bulat. Pakai grinder suami. Tungku tak ada, grinder ada. Jadi bulat comel, berat sikit, ada 800-900 gram. Boleh dipanaskan, panaskanlah untuk bantu korang bertungku. Okey, jadi tak kisah, as long as fungsi dia sama. Tungku ni sebenarnya fungsi dia sama, tak kisahlah orang buat tungku herba ke, tungku batu ke, tungku besi ke, dia memang hanya untuk membantu melancarkan aliran darah. Cumanya Kak Ija lebih suka kalau Kak Ija, pada Kak Ija tak nak
bagi korang, Kak Ija tak jual tungku besi. Sebab apa? Dianya sangat berat. Sangat berat. Pemegangnya tu, kalau korang sendiri, korang nak angkat tungku besi tu, kalau orang petit ataupun orang yang bertubuh kecil lah cakap kan, tak boleh tau, berat. Macam Kak Ija dulu, Kak Ija rasa macam tungku tu sangat berat tau, tungku besi tu. Kan mula-mula dulu ada orang tua-tua pakai, ada zaman Kak Ija dah beranak 4 macam tu kan, beranak 3 macam tu orang dah start pakai tungku besi. Sebelum tu kita pakai tungku batu, kan masa mak-mak Kak Ija dulu guna tungku batu. Dan sekarang kita ada tungku tanah liat, tungku tanah ni yang kita buat ni. Kenapa Kak Ija buat tungku tanah ni? Pertamanya dianya senang. Korang nak panaskan cepat atas api tu dalam 20 saat je, 20, kira sampai 20. Jadi korang tak payahlah nak berdiri lama dekat atas api tu setengah jam, 45 minit sampai hilang mood nak bertungku. Macam tu kan, aku ni nak bertungku. Kena panaskan tungku dah 45 minit. Lepas tu nak angkat susah kan, nak bungkus susah, tak ada pemegang. Jadi Kak Ija pun buatkan korang tungku tanah liat. Kenapa Kak Ija pilih tanah liat? Kenapa pilih tanah liat sebenarnya? Sebenarnya sebab tanah liat ni dia menyimpan haba dan unsur tanah itu sangat-sangat bagus daripada segi perawatan Ayurvedanya. Ini perawatan India lah ya, Ayurveda ni kalau kita belajar. Unsur tanah itu sangat-sangat bagus kalau kena kepada kulit kita. Jadi sebab tu Kak Ija pilih tungku tanah untuk korang. Jadi nak dapatkan khasiat daripada unsur tanah dan juga nak dapatkan heat transfer. Jadi korang dapatlah khasiat yang lebih sikit, iaitu khasiat unsur tanah daripada pada badan kita. Kan daripada segi perawatan orang India ataupun orang North, orang utara kan. Utara India kan, dia orang akan kata unsur tanah itu adalah sangat penting sebab kita kena tahu ada unsur-unsur yang bagus untuk absorb pada badan kita. Jadi ini adalah antara rawatan aura yang kita nak bagi juga kepada korang, dapat advantage rawatan aura tu. Jadi macam mana cara nak gunanya Kak Ija? Kan? Jadi macam tadi Kak Ija cakap, tak kisah. Untuk ibu yang berpantang sendiri, boleh bertungku sendiri. Kak Ija pun bertungku sendiri dulu. Kan, cuma sekali bidan tunjukkan, tunjukkan Kak Ija macam mana cara nak bertungku, besoknya kita dah boleh buat sendiri kalau kita cepat tangkap kan. Dia tak susah pun bertungku ni, cumanya kita jangan elakkan bahagian tengah perut. Kan perut kita tu, kita tungku bahagian tepi. Tepi V ke atas dan V ke bawah. Jadi bahagian dalam tengah-tengah ni kita jangan tungku. Okey, dia kena ikut V. Yang kat tengah-tengah bawah ni, bahagian Miss V ni kita jangan tungku yang bawah ni ya. Okey, jadi yang tepi-tepi ni kita tungku. Ni Miss V bawah. Tepi-tepi ni kita tungku. Daripada dada ni, bawah breast pun macam tu. Dia V macam ni. Tepi-tepi ni kita tungku. Yang tengah-tengah ni kita jangan tungku dulu. Okey, jadi itu sahaja cara bertungku perut. Cara bertungku perut. Ni ditanya, Saidatul kata, hai Saidatul, dia tanya Kak Ija tungku tanah tu lepas bakar kena balut dengan kain, tak balut. Kalau tidak kan melepuh pula kita punya kulit. Melepuh pula, panas juga, panas kan. Tungku yang dah bakar mesti panas. Jadi nak pegang kena ada kain. Gunalah kain batik yang dah lama-lama ke, kain napkin ke kan, sama saja fungsinya dengan tungku yang lain. Kalau ada contohnya kalau ada daun mengkudu ke, boleh gunakan daun mengkudu sebagai alas juga, dia akan lebih efektif sebab khasiat tanah dengan daun tu akan combine macam tu. Okey, tadi Nur Syahira tanya, boleh ke kalau kita bertungku sendiri? Boleh, tungkukan bahagian belakang, bahagian sebab apa Kak Ija suka tungku ni? Sebab dia senang nak pegang kan. Korang kalau susu bengkak, boleh tungku bahagian susu, bahagian urat susu dekat bawah-bawah ni ya, bahagian urat susu. Kak Ija tunjuk terus kan, bahagian sini. Okey, bahagian bawah ni korang boleh tungkukan. Okey, bahagian belakang. Senang kan korang nak pegang, korang sendiri boleh pegang. Boleh urut. Ni adalah boleh tungkukan. Ini adalah bahagian-bahagian yang sangat selesa seandainya korang bertungku. Dan ianya juga dapat membantu memperbanyakkan susu badan. Okey, ni bahagian-bahagian urat tungku. Urat apa?
urat susu. Dia tak lama, tahan lama panas dia macam macam tungku biasa. Dia tahan macam 25 minit macam tu saja dan korang kena pergi panaskan balik. Dan Kak Ija rasa tu tak terlampau mengganggu sebab bila kita nak panaskan tu pun kita tak payah tunggu sangat lama. Dia hanya 20 saat. Korang taruh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 dah boleh angkat dan bertungku. Itu adalah kelebihan tungku tanah ni lah. Jadi korang dah tak payah tunggu sampai setengah jam. Kan? Kalau tak ada tungku tanah, tungku elektrik boleh juga kan? Boleh as long as as long as lagi mana tungku tu dia ada weight. Jangan terlampau ringan. Jangan terlampau ringan dan make sure dia ada bulat ataupun ada curve. Sebab apa? Curve ni akan membantu kita mencongkil. Mencongkil bahagian-bahagian yang kita nak ke dalam. Kan bila kita lepas beranak, perut kita ni masih lagi berlapis-lapis. Kita tak nak taruh dia on surface sahaja, dia juga kena dekat kulit sahaja. Kita nak congkil bagi kena dekat bahagian dalam-dalam sikit. Macam tu. Macam tu lah cara tungku kita nak bertungku ni. Ni Siti tanya, Kak Ija kalau tungku di perut time period boleh ke? Boleh ya Siti, tapi kita kena tahu macam Kak Ija cakap tadi, tungku bahagian V bawah. Kalau time period, contohnya period kurang lawas, tungku di bahagian V bawah. Ini adalah lubang Miss V kita ya. Atas Miss V ni kita jangan tungku. Jangan tungku. Tungku daripada tepi ni, macam ni V dia kan. Macam mana akak kau? Macam ni V kan, korang kena cedok daripada sini, bawa pergi ke dalam. Buat macam ni orang bertungku. Macam kita nak cedok gulai macam tu. Korang kena congkil tolak, congkil tolak, congkil tolak. Macam tu cara bertungku. Bahagian V di kedua-dua belah perut bawah kita tu, kita boleh congkilkan dan tungku. Jadi dalam masa yang sama, bagi ibu-ibu yang tak dapat nak berurut, korang boleh memastikan korang punya rahim tu berkedudukan di tengah-tengah. Bila korang congkil naik, congkil daripada bawah tu congkil naik ke atas, supaya rahim tu duduk di tengah-tengah. Korang tak ada orang nak urut kan, korang boleh bantu diri kita. Kita boleh bantu diri kita sendiri dengan meletakkan rahim kita pada kedudukan yang bagus. Maknanya tak adalah ke bawah sangat kan, tak adalah ke tepi yang menyebabkan kita tak selesa. Kalau korang rasa sakit di bahagian celah kelangkang kiri contohnya kan, korang bolehlah mencongkil bahagian celah kelangkang kiri korang ni dengan tungku juga. Congkil dan tarik ke atas, congkil dan tarik ke atas bagi dia rasa selesa. Macam tu cara kita nak betulkan kedudukan rahim tu supaya dalam keadaan selesa sebelum kita mendapatkan rawatan urutan. Maklumlah sekarang ni korang tak boleh nak dapatkan rawatan urutan, betul kan? Berapa lama? Intan tanya. Berapa lama kena panaskan tungku tu Kak Ija? 20 saat. Kan 20 saat. 20 saat tu maknanya bilang 1 sampai 20 je. Tak sampai setengah minit. Jadi suami tu senang lah nak uruskan kan. Macam tu. Dia sangat sekejap cepat panas dan dia menyerap haba sebab dia tanah. Sama macam periuk tanah dia punya fungsi. Kak Ija suka sebab dia macam periuk tanah. Kak Ija ada jual tungku baby juga ke? Ada tungku baby yang Kak Ija taruh herba dalam dia. Tungku baby Kak Ija taruh herba. Sebab apa tungku baby kita kena taruh herba? Sebab untuk bantu kurangkan kembung, untuk bantu kurangkan angin pada telur baby lelaki kan. Kalau dah setahun 2 bulan bersalin Caesar, boleh bertungku tak ke Kak Ija? Bertungku ni kisah bila-bila. Bukan kata bertungku ni dalam pantang sahaja korang bertungku ya. Even Kak Ija sekarang pun, Kak Ija kalau Kak Ija penat-penat badan kan, ada rasa sengal-sengal pun, kita boleh bertungku. Kalau suami korang rasa sengal-sengal badan ke, sakit kaki ke, rasa lenguh-lenguh pun, korang boleh bakarkan tungku dan tungkukan dia. Tungku ni bukan tertumpu kepada mereka yang berpantang sahaja. Dia adalah rawatan yang memberi keselesaan. Kalau korang tengok dia orang pergi spa tu, dia kalau orang putih punya spa kan, kita tengok dia baring, dia taruh batu-batu panas dekat belakang ni. Itu adalah kaedah sama macam bertungku. Cumanya dia tidak menggunakan berat. Macam tu. Nak enter frame cerita pasal tungku juga ke? Saya
Nak sayang ibu mari. Nak sayang ibu pula sekejap ya adik-adik. Ni anak saya yang nombor 3. Nak sayang ibu sikit. Sayang sekejap. Dengan anak-anak ni kena selalu berkasih sayang. Baru anak-anak kita sampai besar pun dia tak malu nak sayang kita. Macam tu. Jangan kau tips jaga anak pula. Okey? Saya bertungku dengan batu sungai. Paling selesa lepas scissor. Bertungku area belakang pinggang. Betul kan Kak Ija cakap tadi? Kadang-kadang lepas kita dah bertungku tu, kita boleh duduk atas batu. Supaya kita akan rasa sangat selesa kat bahagian bawah. Betul? Itu Kak Ija pun selalu. Bergili-gili sebelah kiri dan sebelah kanan. Betul. Dahlia buat sama dengan Kak Ija. Kan? Kak Ija dulu pun buat macam tu, duduk sebelah, bersimpuh sebelah, lepas tu bersimpuh lagi sebelah, memang rasa sangat-sangat selesa. Rasa nak panas je kan, seronok je, rasa sangat-sangat selesa. Kalau rasa sakit pinggang, boleh tunggu kat pinggang. Kalau rasa banyak urat-urat yang berselirat di bahagian betis, kita boleh tungku kat bahagian betis. Kalau nampak ada lebam-lebam, kalau boleh bertungku di bahagian itu. Okey? Berapa harga tungku tanah? Okey, tungku tanah ni Kak Ija jual pada harga RM50 satu. Okey, RM50 satu. Tahan ke Kak Ija? Tahan selagi mana korang tak campak pecahkan dia. Dia macam periuk tanah. Korang boleh simpan 5 kali beranak pun asalkan korang tak suruh anak korang baling. Okey, dia tak pecah. Dia tak pecah sebab kita gunakan tanah dan kita panaskan dia dalam relung. Nak buat ni bukan teknik yang mudah. Dia kena panaskan dalam relung. Selama 1 hari. 1 hari dalam suhu 1200 darjah. Itu cara pembuatan tungku tanah liat ni lah, macam tu. Okey, tungku baby ni RM12. Tungku baby RM12. Kita taruh batu sauda, kita taruh jintan, kita taruh herba lah untuk membantu mengurangkan kembung dan juga memberi keselesaan pada kalau pusat kan contohnya. Pusat baby tersembul tu, boleh tuam lah sikit slow-slow, tuam dekat pusat baby tu. Macam tu, nak bagi pusat baby jadi comel. Nak kalau anak perempuan, kenalah pusat tu cantik. Kan? Kita tak nak pusat anak kita terjojol. Pakai baju nampak. Kak Ija, minyak tapir boleh ke pakai masa pregnant untuk sakit bahagian pinggang? Boleh. Syahira boleh pakai. Malam ni pakailah minyak tapir. Ada kan kat rumah? Pakai. Suami nak pakai pun bagi pakai. Jadi jangan. Kak Ija sekarang ni dah minyak dah tak cukup. Orang memang suka minyak sebab dia selesa insyaAllah. Kan dia mungkin sedap kot orang pakai. Kak Ija pun tak tahu tapi memang minyak. Sangat-sangat orang kadang-kadang order sampai 3-4 botol. Tak boleh. Orang suka minyak. Mungkin sebab semua orang boleh guna. Kalau anak kena gigit semut ke, anak-anak yang dah besar sikit kan boleh juga taruh. Tak ada masalah. Okey? Tungku Kak Ija kalau tak dalam pantang pun boleh guna. Kalau period sakit ke, kalau lengur-lengur betis ke, kalau penat sakit lutut ke kan. Boleh guna. Kalau mak kat rumah, kat kampung sakit lutut lah mak ni. Ambil lah bakarkan tungku tu. Carilah daun pandan 2-3 helai ke kan. Bungkus dengan daun pandan, suruhlah dia tuang. Kan lutut dia tu. Jadi sedap lah lutut dia tu akan memberi keselesaan yang lebih. Macam tu. Okey. Jadi kenapa tak ada beza. Kalau ada batu sungai boleh pakai batu sungai. Kalau ada batu batu apa lagi lah. Batu bata pun akan kau suruh pakai. Cumanya advantage-nya yang ni korang senang nak pegang sebab Kak Ija ada buat handle. Kalau batu sungai tu dia bulat saja dan korang kena pegangan kain lah, dia boleh ke hulu ke hilir kan. Kak Ija tahu, Kak Ija experience juga kan. Macam ni korang senang nak pegang, korang senang nak cukil dan juga dia cepat panas, maknanya tak susah penyediaan penggunaannya. Kalau bidan-bidan ataupun confinement lady, dia orang sukalah pakai yang ni sebab lebih mudah untuk dia orang nak menguruskan ibu-ibu berpantang. Okey. Faham? Dan kalau sekarang korang boleh tungku, Kak Ija bagi siap bekas ni ya, bekas simpan tungku Kak Ija bagi. Bekas ni, special Kak Ija custom made ni untuk korang supaya tungku ni bila dah habis pakai, dah sejuk tungku simpan dalam ni tak pecah lah macam tu kan. Konon-kononnya lah nak bagi comel lah sikit.
Okey, bersalin scissor boleh tungku Kak ke? Boleh, tak kisah ya Noh Hidayah. Tadi Kak Ija dah cakap, saya bertungku batu sungai. Dahlia Kak Ija dah reply. Kak Ija minyak tapis boleh pakai kat pinggang ke? Boleh pakai kat pinggang. Jadi semua Kak Ija dah reply. Kak Ija dah cerita pasal apa bagusnya bertungku. Nak kalau sekarang korang tak boleh nak berurut, seeloklah kalau korang boleh mengamalkan bertungku ini lebih kerap. Tungkulah 3-4 kali sehari pun tak apa. Okey, ada masa bertungku sebab kita tak boleh nak bantu badan kita dengan urutan lagi. Tapi jangan kata kita tak boleh nak berurut sekarang, kita tak payah berurut langsung Lepas habis PKP ni, tukang-tukang urut sila masuk dalam wall Kak Ija sebab Kak Ija nak suruh pergi urut dekat rumah. Tak. Okey, bila habis PKP korang kena pergi urutkan badan. Okay, make sure korang ada juga betulkan semula badan sebab urutan ni sangat penting untuk urat-urat badan, betulkan balik urat-urat badan kita. Even Kak Ija pun, Kak Ija sangat suka pergi berurut. Kak Ija suka. Bukanlah urutan ni tak payahlah sampai 2 minggu nak berurut hari-hari. Tak ada. Orang berurut dalam pantang ni 3 hari. Lepas tu hujung pantang 44 hari tu kalau korang nak berurut, korang boleh panggil bidan. Macam bidan tradisional lah kan masa zaman dulu Kak Ija. Hari ke-44 tu kita panggil bidan, dia akan mandikan kita dengan serum. Mandikan dengan akasintok ataupun akasintok yang macam sabun tu Kak Ija tak ada bagi kat korang sebab susah sikit nak dapat. Okey, jadi kan korang kata banyaknya benda Kak Ija nak guna, tak payah. Okey, kalau dulu yang akan bagi mandi Kak Ija dengan serum, bagikan mandi dengan akasintok dan dia akan hari ke-44 tu dia akan urut betulkan balik badan. Maklumlah dah nak habis pantang kan. Hari last kita kena rejuvenate, macam menambah seri macam tu kan. Jadi itu adalah hari yang last berpantang. Kita akan ada urutan dan kita akan ada mandian. Itu untuk bidan-bidan dululah. Bidan sekarang ni mungkin susah sikit korang sebab korang pakai confinement lady kan. Dan kos pun sangat tinggi sekarang, tak berbeza dengan dulu kan. Jadi tak apa. Sekurang-kurangnya 3 hari berurut. Okey, tak payahlah sampai 20 hari straight berurut. Jangan, bengkak urat korang. Korang akan rasa sangat sakit badan kalau terlampau banyak berurut. Kita nak urutan yang tak memberi kita kesan jari yang sangat kuat. Okey? Dia ada teknik urutan dia yang betul. Kak Ija tak nak ngajar murut. Tak nak. Nanti orang suruh murut. Tak larat nak murut. Kan? Jadi WhatsApp je ya. Due saya bulan 8. Afika boleh order dekat website pun. Tapi kalau nak lebih penerangan, boleh WhatsApp Kak Ija. Nanti Kak Ija bagi detail apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Nanti korang pun boleh order dekat website. Sama sahaja. Website pun Kak Ija punya juga. Kan, jadi tak ada masalah. Kat mana-mana kita nak order. Dengan ejen-ejen Kak Ija pun boleh dapatkan set berpantang Kak Ija. InsyaAllah diorang pun Kak Ija dah train supaya tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Semua ejen-ejen Kak Ija insyaAllah Kak Ija ajarkan supaya boleh duplicate Kak Ija. Korang tak nak jadi ejen Kak Ija. Kan? Hari ni Kak Ija memang saja-saja nak bercerita pasal bertungku. Sebab apa? Sebab Kak Ija nak korang boleh dapatkan lebih manfaat ketika berpantang musim PKP ni. Kalau boleh berpantang tu, bertungkulah lebih lama. Lebih lama bertungku kerana apa? Sebab time ni korang tak boleh nak berurut. Sekali lagi Kak Ija cakap tak boleh nak berurut. Jadi bantu badan korang dengan pengambilan herba yang betul supaya pelancaran darah kita bagus. Sebab kita tak boleh nak urut ni untuk bantu lancarkan darah kan. Jadi kita minum herba dengan betul, ikut aturan kan. Jangan kedekut kita nak belanja untuk diri, untuk kesihatan diri. Kalau sebabnya contohnya kalau kita sakit, nak kena keluar pergi hospital, nak kena ambil ubat yang lain, nak kena cari ubat itu, ini lagi memakan belanja yang lebih besar. Jadi Kak Ija tak nak korang macam tu, okey? Jadi itu sahaja sekian daripada Kak Ija malam ni pasal bertungku. Jadi make sure korang seboleh-bolehnya bertungkulah 2 ke 3 kali sehari dalam tempoh waktu PKP ni. Ada masa bertungkulah kerana ianya sangat dapat membantu korang dalam nak skip korang punya urutan. Okey?
Jadi sekian dulu daripada Keja. Keja harap perkongsian ini memberi manfaat kepada korang. Dan bagi adik-adik yang dapatkan set berpantang, kena pre-order sebabnya herba tak banyak. Waktu PKP ni Keja pun dah nak habis herba. Tinggal untuk yang dah order, Keja kena buat surat miti lah, kena buat macam-macam apa lagi untuk membantu Keja nak pergi ambil herba dekat luar. Tapi Keja harap bersabar sebab postage pun lama kan sekarang. Ada yang kata post tak berapa lancar, ada yang kata JNT tak berapa lancar. Dekat sini pun begitu juga. Ada tempat dia atas tempat-tempat. Jadi Keja harap korang dapat bersabar. Order awal, jangan tunggu dah bersalin baru kita nak cari ubat. Itu adalah salah. Itu adalah persiapan yang silap. Okey, silap kalau korang buat macam tu. Korang rugi. Sangat-sangat rugi kalau kita bermula lewat. Okey, nak cantik. Semua orang nak cantik. Semua orang nak sihat. Okey, semua orang nak dapat pujian suami, semua orang nak suami pandang kita, tak nak bagi suami pandang jiran sebelah kan. Kan macam tu kononnya lah. Okey, sekian dulu daripada Keja. Kita jumpa lagi esok pukul 10 malam macam biasa, insyaAllah. Keja akan kongsikan dengan korang pasal apa lagi nak kongsi, banyak pun nak kongsi. Okey, nantilah Keja fikir apa lagi yang boleh kita kongsi dengan korang. Semoga ianya memberi manfaat dan Keja harap korang dapat share dan dapat ilmu daripada apa yang Keja kongsi. Sebab apa Keja selalu fikir yang ilmu yang bermanfaat itu akan kekal lama, supaya korang nanti ada anak-anak, korang pun boleh cerita dengan anak-anak korang kan. Sekian dulu daripada Keja. Assalamualaikum, good night.